Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan berkongsi hari ini saya akan berkongsi tentang sewa beli. Dalam Islam kita sebenarnya dibenarkan untuk melakukan sewa beli. Kita nak beli tapi kita tidak cukup duit, jadi kita sewalah, mungkin dalam bulanan, boleh, tidak masalah. Iaitu ijarah. Ini dikenali sebagai ijarah. Iaitu apa arti dia ialah sesuatu perjanjian, kan? Sesuatu perjanjian yang kita lakukan. Satu perjanjian akad untuk memiliki manfaat ataupun faedah dari suatu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Itulah ijarah, kan? Kemudian hukum dia adalah harus. Dalam Islam kita sebenarnya dibenarkan untuk harus benar itu. Rukun dalam sewaan ialah pertamanya penyewa dan juga pemberi sewa. Kena faham? Iaitu yang mana penyewa dan pemberi sewa ini dia mesti kena dulunya berakal, baligh, kemahuan sendiri, tidak bersifat membazir. Bayaran sewa misalnya, sewakan kita nak sewa kereta, sewa rumah dan sebagainya. Bayaran sewalah bayaran dengan wang. Bolehkah dengan batu? Masih dengan wang lah. Wang bayaran diketahui jumlahnya. Kemudian kedua pihak mengetahui kadar, jenis dan sifatnya. Kena tahu. Sewa rumah, sewa basikal, sewa kereta dan sebagainya. Sewa tanah, kita nak buat tanam sayur-sayuran, kan? Boleh. Kemudian keadaan bayaran tertentu tu kita tahu. Keadaan bayaran tertentu itu kita tahu benda ni. Kemudian tentang manfaat dalam rukun sewa ini ialah kedua-duanya mesti berharga. Dia ada harga. Macam mana kalau yang tidak nilai? Boleh ke? Itu dia punya isu. Jadi sebenarnya dia kena asasnya adalah kena yang ada harga lah. Rumah dia ada harga, kan? Kemudian dapat diberikan oleh pihak yang mengambil upah. Orang yang mengambil upah, kan? Sewa tanah misalnya. Kita nak tanam sayur, sewa tanah lah. Kemudian dengan sewa kereta pun boleh. Diketahui juga kadar dan jangka masa. Okey, saya sewa ini untuk kadar dan juga tentang masa dia setahun lah. Sewa rumah, kan. Dalil pelaksanaan sebenarnya apakah dalil? Mesti ada dalam Islam suruh takkan tiada dalil. Daripada dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-28, ayat ke-27, surah yang ke-28, kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala inni uridu an unkihaka ihdab natayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in asmamta ashran famin indak. Ini tentang Nabi Musa alaihissalam ni, dengan Nabi Yaqub. Sungguhnya aku hendak mengahwinkan kamu dengan salah seorang daripada anak perempuanku. Kan kisah Nabi Musa, kan? Dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Sewa beli ni. Pada itu jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka demikian itulah daripada kerelaan sendiri. Dan ini kisah apabila Nabi Musa alaihissalam dia melarikan diri daripada ditangkap oleh Firaun, dan dia pergi ke satu negara ni. Kisah negara, kemudian Nabi dijumpa dengan Nabi, kan? Nabi siapa tu? Allahu Akbar, yang bagi dia tongkat ni. Syarat sah sewa ialah satu barang yang disewa bukan menjadi kewajipan penyewa, kan? Barang yang disewa memberi faedah, kedua-dua pihak bersetuju mengadakan kontrak sewa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun boleh. Manfaat yang tercatat dalam kontrak boleh digunakan, kan? Kemudian tamat kontrak sewa. Bila dia tamat? Apabila batal kontrak ataupun barang yang disewa itu hilang, banjir berlaku, hilang, kan? Lama dia hilang. Kemudian ini dalam Islam lah. Ataupun tamat tempoh kontrak sewa. Kalau setahun lah, dia dah tarik lah. Barang yang disewa rosak, tak boleh lah. Tidak menepati syarat kontrak, terbatal. Okey, kemudian hikmah diharuskan sewa. Dalam Islam kita haruskan. Allah mengharuskan. Kerana sumber ekonomi bagi individu. Orang lain pun itulah dia punya bisnes. Sumber dia.
Sumber di dalam bisnes kan, itu yang kita kena tengoklah. Kemudian yang seterusnya adalah mengeratkan hubungan silaturahim di antara penyewa dan juga pemberi sewa. Rumah, sewa kereta dan sebagainya, bolehlah calling-calling. Macam mana dengan Grab? Grab itu kita sewa, kita gunakan perkhidmatan, cash. Kita bercash untuk perkhidmatan kereta sewa Grab dan sebagainya. Macam mana dengan seperti runner, kan? Runner tu macam mana? Kita guna perkhidmatan dia. Yang ketiga adalah membantu golongan yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan, biasanya dalam Islam kita membantu, dalam membantu. Okey. Jadi itu yang berlaku dalam sewa beli menurut Islam. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan sekali lagi, peringatan seterusnya, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Tuhan kita. Yang kedua, adab. Perbaiki adab. Tuntut itu adab, amanah, toleransi, bertanggungjawab, hormati masa pula, tepati masa, apa lagi, tolong-menolong, kerjasama, kan? InsyaAllah. Yang ketiga ialah tambahkan ilmu dan kemahiran berfikir, paling penting. Ingat, bila ada orang bagi menasihat kita, terima dia sebagai satu nasihat. Jangan marah orang yang bagi kita nasihat. Itu sebagai adalah ilmu. Latih diri dengan yang sebaliknya. Dan orang marah kita, jangan kita pergi marah dia. Tiada guna tu. Ambil apa yang dia cakap. Itulah nasihat. Jangan pula dua-dua berlawan. Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah SWT. Amalkan ibadah. Buat baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. InsyaAllah ada berjaya. InsyaAllah, stay tune. Jangan lupa. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are the best.